Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi insya-Allah kumpulan kami hari ini akan membentangkan sebuah perbincangan yang bertajuk Fahaman Atheism. Saya Ahmad Syakir Aidil sebagai pembentang yang pertama akan mulakan perbentangan ini dengan definisi atheism. Jadi atheism ni menurut Oxford Dictionaries adalah merujuk kepada ketidakpercayaan atau kurang kepercayaan tentang kewujudan Tuhan atau Tuhan-Tuhan. Jadi secara etimologinya, perkataan atheism ni berasal daripada perkataan Greek, iaitu atheos, yakni gabungan daripada dua suku kata A dan Theos. A bermaksud tanpa dan Theos bermaksud Tuhan-Tuhan. Jadi lawan bagi atheism ni adalah tisme, iaitu fahaman yang mempercayai dan mengimani akan wujudnya Tuhan. Jadi atheism ni dalam bahasa Arab dipanggil al-ilhad. Menurut Ibnul Faris, lam, ha, dal merujuk kepada huruf lam, ha, dal merujuk kepada menyimpang daripada pandangan yang lurus. Sebagai contoh, al-hadur rajul, iaitu bermaksud seorang lelaki telah menyimpang daripada jalan yang lurus ataupun jalan kebenaran. Di antara contoh yang lain ialah kalimah al-lahdu, iaitu liang lahat dalam kuburan. Dinamakan sedemikian kerana liang lahat tersebut menyimpang daripada pertengahan lubang kuburan ke arah kiblat. Maka al-ilhad ni boleh dikatakan dari segi istilah adalah sebuah mazhab falsafah yang berdiri atas fahaman nihilisme. Jadi penganut fahaman nihilisme ni atau nihilism ni digelar sebagai golongan mulhidun. Golongan mulhidun ni mendakwa bahawa sesuatu ciptaan itu wujud tanpa pencipta. Mereka beranggapan material itu bersifat kekal dan abadi, juga merupakan pencipta dan ciptaan dalam masa yang sama. Atheism ni juga boleh dikatakan satu fahaman yang sama dengan naturalism falsafah, yang mana mereka ni menolak kewujudan Tuhan dan alam ghaib. Wallahu alam, saya serahkan kepada pembentang yang kedua. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan tentang latar belakang atheism. Sejarah kemunculan atheism. Kemuncak penolakan terhadap agama berlaku ketika Revolusi Perancis. Pada masa itu, buat pertama kalinya masyarakat dan negara ateis muncul. Negara Perancis merupakan negara ateis yang pertama. Golongan ateis pada masa itu merombak cara fikir dan cara hidup manusia dan terjadilah pembunuhan yang mengerikan di atas nama kebebasan, persamaan dan persaudaraan. Seterusnya, Revolusi Amerika yang masih berpegang kepada agama telah memberi inspirasi kepada Revolusi Perancis yang menolak agama. Daripada Revolusi Perancis itulah munculnya pemikiran mengenai sosialisme dan komunisme, di mana Karl Marx menyifatkan agama sebagai candu. Seterusnya, terdapat tokoh-tokoh ateisme yang popular pada zaman itu. Salah satunya adalah Karl Marx. Karl Marx menyifatkan agama adalah sebahagian dari kelas buruh yang menderita dan mereka tidak mampu melawan struktur kelas yang begitu kuat. Yang kedua adalah Friedrich Wilhelm Nietzsche. Friedrich Nietzsche menolak agama Kristian kerana agama itu menggalakkan kesusilaan. Menurutnya, manusia tidak perlu tunduk kepada sebarang kuasa yang dikatakan tinggi seperti Tuhan kerana manusia sudah tinggi dan bermaruah. Sekian itu saja dari saya, dipersilakan pembentang seterusnya. Terima kasih. Okey, saya akan terangkan pandangan Al-Quran tentang atheism daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin in hum illa yazunnun. Daripada surah Al-Jathiyah ayat 24 yang memberi maksud, dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia sahaja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu, mereka hanyalah menduga-duga sahaja. Okey, ayat ni memberi maksud bahawa orang musyrik telah berkata, kehidupan ni hanyalah ada di dunia. Mereka menganggap tiada kehidupan selain itu.
Kenapa mereka menganggap sebegitu? Sebabnya ianya sebagai satu ketidakpercayaan mereka terhadap adanya hari kebangkitan selepas berlakunya kematian. Okey, ayat yang kedua daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla ma tad'una illa iyyah falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kana al-insanu kafura. Daripada surah Al-Isra ayat 67 yang memberi maksud, dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, hilang semua yang biasa kamu seru kecuali dia. Maka tak kala dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling dan manusia memang selalu ingkar. Ayat ni memberi maksud bahawa manusia apabila mengalami dalam kesusahan, mengalami kesukaran yang melampau, nescaya akan tak ingat dah apa-apa. Tak ada dah di fikiran manusia tu apa-apa benda, melainkan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Itulah yang dimaksudkan dengan ayat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya, pandangan ulama mengenai ateism. Saya bahagikan kepada dua, iaitu ulama silam dan ulama kontemporari. Yang pertama, ulama silam. Bagi Al-Khawarizmi dalam kitabnya Mafatih Al-Ulum, beliau menyatakan bahawa antara salah satu golongan ateism ini adalah golongan Dahriyun, iaitu golongan yang percaya kepada keabadian masa dan percaya yang ilmu hanya boleh dicapai melalui panca indera. Seterusnya, Imam Al-Ghazali juga memberi pendapat bahawa golongan Dahriyun ini ialah golongan yang menolak Allah sebagai pencipta dan pentadbir, serta menyatakan bahawa dunia ini wujud dengan sendirinya dan takkan binasa. Seterusnya, pandangan ulama kontemporari, iaitu Dr. Yusuf Al-Qardawi. Dalam kitabnya Fi Al-Awlawiyat, Dr. Yusuf mengkritik bahawa penganut ateism ini mereka tidak percaya kepada konsep ketuhanan, kenabian dan juga pembalasan hari akhirat, bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-An'am ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Yang bermaksud, dan tentulah mereka akan berkata pula, tiadalah hidup yang lain selain dari hidup kita di dunia ini, dan tiadalah kita akan dibangkitkan semula sesudah kita mati. Secara keseluruhannya, baik pada ulama silam dan ulama kontemporari, keduanya memberi pendapat bahawa golongan Dahriyun ataupun ateism ini adalah golongan yang menolak kepada konsep ketuhanan. Wallahu a'lam. Seterusnya, saya serahkan kepada pembentang yang lain. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan tentang prinsip utama ateism. Prinsip utama ateism terbahagi kepada 4. Yang pertama, antitheism, iaitu mereka percaya bahawa teism atau agama secara umumnya perlu ditentang kerana tidak dapat diadili secara intelektual dan berbahaya kepada manusia. Salah seorang pengikut fahaman ateism telah berkata, kalau saya boleh menghayunkan tongkat ajaib untuk menghapuskan kegiatan rogol atau agama, saya tidak akan teragak-agak untuk menghapuskan agama. Yang kedua, scientism, iaitu mereka percaya bahawa metodologi dan pendekatan ilmiah dapat diterapkan untuk segala hal. Scientism telah didefinisikan sebagai pandangan bahawa metod induktif sains adalah satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan sains dapat menghasilkan pengetahuan yang benar mengenai manusia dan masyarakat. Prinsip yang ketiga ialah mereka percaya bahawa mana-mana atau semua perkara memerlukan bukti untuk diterima. Yang terakhir, mereka percaya bahawa manusia wajar menjadi titik utama perhatian bagi manusia sejagat. Mereka berpendapat Tuhan tidak berhak dan tidak diperlukan dalam menentukan hala tuju hidup. Faktor-faktor kemunculan ateism. Pertama, disebabkan perkembangan teknologi dan sains itu sendiri. Kuasa teknologi manusia tidak lagi bergantung kepada kuasa gaib seperti Tuhan.
Pengetahuan sains juga membolehkan manusia itu menjawab misteri alam semesta yang dulunya memerlukan Tuhan sebagai meja jawapan. Seperti yang kita tahu, kita memerlukan satu rujukan dalam menjalani sebuah kehidupan. Yang kedua, fahaman sosial progresif. Mereka menganggap adat dan norma dalam masyarakat akan berubah-ubah mengikut peredaran masa. Orang yang kuat berpegang agama dianggap konservatif, satu nilai negatif dalam masyarakat itu sendiri bagi mereka. Kerana mereka menganggap jika ada seorang yang beragama, itu adalah satu perkara yang negatif. Tidak baik dalam satu masyarakat kerana dia mengasing-asingkan suatu kepercayaan dan budaya itu sendiri. Yang ketiga, faktor moraliti. Moral tidak perlu wujud daripada rasa takut terhadap neraka ataupun ganjaran syurga. Kebolehan manusia berlaku baik tidak perlu Tuhan dan syaitan. Mereka menganggap kehidupan ni tidak ada perakhiran dan tidak wujudnya neraka dan syurga atas apa perbuatan yang dilakukan. Itu sahaja daripada saya. Pembentangan seterusnya. Seterusnya, saya pergi ke ciri-ciri fahaman ateism. Yang pertama, menolak secara mutlak wujudnya Tuhan atau segala yang bersifat ilahiyah. Yang kedua, mereka menetapkan hujah bahawa tiada bukti wujudnya Tuhan dan kegagalan sains mengesahkannya sebagai asas kepada penolakan tersebut. Dan yang terakhir, mereka meyakini bahawa hidup adalah satu proses, tiada ruang untuk menerima kewujudan Tuhan. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Okey, seterusnya saya akan membentangkan kesan fahaman ateism. Yang pertama, perasaan bingung dan kacau bilau. Individu tersebut akan hilang ketenangan hati dan jiwa yang tidak tenteram. Yang kedua, kemurungan dan kecemasan. Sentiasa berada dalam keadaan tidak selamat, berputus asa, ketidakberdayaan yang membawa kebimbangan. Yang ketiga, tidak selesa dengan kehidupan. Tidak boleh terima setiap perkara buruk yang berlaku ke atas mereka. Contohnya, apabila ditimpa kesusahan, mereka akan berasa keluh kesah dan apabila mendapat kebaikan, mereka akan kedekut. Yang keempat, keinginan untuk membunuh diri. Menghadapi tekanan sama ada dari segi mental dan fizikal, serta bertindak di luar pemikiran akal yang waras. Yang kelima, mempunyai sifat dengki dan iri hati. Tidak berpuas hati terhadap apa sahaja yang tidak selari dengan kehendak mereka. Yang keenam, pengasingan diri yang membawa kepada sikap individualistik, iaitu merasakan diri tidak berguna lagi dan tidak mempunyai sifat keyakinan diri akibat menolak konsep ketuhanan. Itu sahaja daripada saya. Dipersilakan slide yang seterusnya. Seterusnya, saya akan membentangkan kaedah pencegahan ateism. Kaedah pencegahan yang pertama melalui didikan awal di rumah. Macam yang kita tahu, didikan pertama adalah daripada rumah. Jadi, ibu bapa memainkan peranan dalam mendidik anak-anak mengenai agama sejak kecil lagi. Contohnya, menerapkan konsep ketuhanan di dalam diri anak-anak. Kaedah pencegahan yang kedua ialah menitik beratkan pengajian Al-Quran. Bukan sekadar memberi penekanan kepada bacaan dengan tajwid yang betul dan hafalan. Malah, kita perlu mendalami kisah-kisah dan pengajaran-pengajaran yang terdapat di dalam Al-Quran dengan guru yang boleh dipercayai supaya kita tidak sesat dalam memahami dan menafsir sesuatu ayat Al-Quran. Kaedah pencegahan yang ketiga, memperketatkan undang-undang. Yang ini merupakan peranan kerajaan yang bertanggungjawab menghalang perkembangan mana-mana persatuan yang mempromosikan fahaman yang memesongkan akidah. Seterusnya, penutup. Gejala fahaman ateism adalah satu masalah serius yang boleh merosakkan akidah masyarakat Muslim di Malaysia, khususnya golongan muda. Jadi, semua pihak pada setiap lapisan masyarakat, dari ibu bapa, masyarakat dan kerajaan perlu cakna akan isu ini dan berusaha melengkapkan diri dengan ilmu yang bersesuaian untuk memahami serta menangani isu ini dengan penuh hikmah. Jadi,
Saya akan akhiri pembentangan kami dengan firman Allah di dalam surah An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang bermaksud, serulah ke jalan Tuhanmu, wahai Muhammad, dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka yang engkau serukan itu dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang sesat dari jalannya, dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.